Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita jumpa lagi untuk kita sambung membincangkan tahun 5 buku teks sains KSSR Semakan. Okey, hari ini kita berada pada muka surat 104, pencarian biji benih atau buah. Okey, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan tumbuhan ya. Sebelum ni kan kita cerita tentang postcard digital, kita buat banyak macam aktiviti lah, dan juga ciri-ciri tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuhnya ataupun daripada cuaca melampau. Jadi hari ini kita nak sambung dengan bagaimanakah pencarian biji benih atau buah itu terhasil. Maksudnya buah ni macam mana dia boleh bertumbuh, ataupun macam mana biji benih ni dapat tumbuh dengan baik. Okay, seperti mana kita tahu tumbuhan memerlukan medium, dia tak boleh tumbuh dekat-dekat, dia kena tumbuh jauh sikit sebab tumbuhan ni dia tak boleh nak bergerak sangat. Kan tumbuhan kan kalau duduk kat tanah, dia terus tumbuh. Jadi bayangkan kalau dia tumbuh dekat-dekat sangat dengan pokok yang ibu dia, macam mana dia nak berkembang, sebab dia kena bersaing dengan ibu dia sendiri untuk dapatkan matahari, untuk dapatkan air kan. Jadi perlunya ada sesuatu yang membantu mereka untuk berada lebih jauh daripada induk dia. Jadi mari kita lihat hari ini pencarian biji benih atau buah. Okey, tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buah melalui pelbagai cara. Okey, untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Kemandirian spesies tu maksudnya nak memastikan tumbuhan tu terus ada lah. Kan tumbuhan itu terus menyambung spesies dia. Tak adalah dia pupus kan. Jadi mari kita ikuti kisah biji benih, pokok keembung dan induknya untuk mengetahui cara tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya. Okey, kita bagi satu contoh dalam buku ni, dia bagi satu contoh iaitu pokok keembung. Okey, kita lihat. Ini pokok keembung kan. Kemudian pop berlaku satu letupan. Apa sebenarnya letupan tu? Bila dia dah keras, kulit dia ni, bila kulit pokok keembung ni dia dah keras kan, dia keras-keras lama-lama dia akan merekah dan dia meletup. Meletup, dia terkeluarlah biji benih dia tu, ataupun buah dia. Okay. Kemudian dia jatuh dekat sebelah-sebelah mak dia, induk dia tu lah. Tapi tak jauh mana lah kan, dia terpencar kat situ. Dia kata, di situ kamu dipencarkan, tumbuhlah dengan sihat anakku. Dia kata, selamat pagi anakku, selamat pagi ibu. Pokok keembung ni dia dipencarkan melalui letupan. Dia letup terus duduk kat sebelah ibu dia kan, dan ibu dia tengok aja dia tumbuh kan. Kemudian kita lihat seterusnya ada juga yang lain. Ada benda terbang di tengah pokok keembung ni, dah dipencarkan anak dia sebelah ibu dia. Tiba-tiba dia nampak ada benda terbang. Ni benda terbang ni, apa benda ni? Siapakah mereka? Apakah yang sedang berlaku kepada mereka? Anak pokok keembung cakap. Tu ibu dia kata, mereka ialah buah angsana. Mereka dipencarkan ke tempat yang lebih jauh daripada pokok induknya. Maksudnya pokok angsana ni kalau tadi keembung dia meletup je dekat sebelah. Tapi pokok angsana ni dia terbang jauh je. Macam mana boleh terbang tu? Nampak ni dia terbang kan, entah daripada mana dia datang, angin tolak dia, dia pun terbang dan kalau kat mana dia jatuh, dekat situlah dia akan tumbuh. Okey, kita lihat. Nampak dia turun kat sini kan. Dia pun turun dekat sebelah pokok keembung punya biji tadi kan. Okey. Hai, bagaimanakah kamu dapat dipencarkan ke sini? Saya dipencarkan melalui angin jauh dari pokok induk saya. Dia katalah, saya ni pokok induk dia tu maksudnya mak dia lah. Saya ni angin tolak saya sampai sini. Jauh dari pokok saya. Kalau kembung ni sebelah je dia kan. Tu kita tengok. Ciri-ciri biji benih atau buah dipencarkan melalui angin. Okay, kita lihat kat sini. Ini adalah pokok kembung bukan, ini adalah pokok angsana. Contoh dia, kalau dipencarkan melalui angin, dia mesti ada sayap biasanya ni. Ni buah angsana ni dia ada sayap. Sayap tu bukan maksudnya macam kapal terbang tu. Sayap ni lebih kurang, buah angsana ni awak bayangkan macam UFO lah, tapi dia lepeh. Jadi kalau nak dipencarkan oleh angin kan, kalau nak dipencarkan oleh angin, nak terbang, ciri-ciri dia mestilah kecil. Biji benih atau buah tu kena kecil. Okey, kemudian dia ringan. Kecil, ringan dan seterusnya berbulu halus. Ada bulu halus supaya bila angin tolak nanti dia boleh terbang lah. Nipis. Biasanya bila ringan dia nipis kan. Kemudian struktur bersayap. Dia bersayap. Macam inilah contohnya sayap tu, macam yang saya kata tadi, bang angsana ni tepi tu sayap dia lah tu. Lain pokok lain lah bentuk sayap dia.
Ni buah angsana contohnya. Okey, seterusnya. Dia pun anak pokok kembung tadi pun dia tengok dekat sedalam air, dekat tepi air tu kan. Ada pula buah kelapa. Dia kata, "Hai buah kelapa, bagaimanakah kamu dipencarkan?" Dipencarkan tu maksudnya macam mana dia boleh tumbuh daripada ibu dia tu, dia macam mana dia boleh berjalan jauh untuk tumbuh daripada ibu dia. Tu dia kata, "Oh, saya dipencarkan melalui air." Maksudnya pokok kelapa tadi, pokok kelapa tu, air tu hanyutkan buah kelapa yang jatuh tu, pergilah ke tempat lain. Dia pun tersadai dekat tepi mana-mana pulau, dia pun tumbuhlah pokok. Sebab tu kalau awak perasan, pokok kelapa biasanya dia akan tumbuh dekat tepi-tepi pantai. Kalau masa kecil-kecil dulu, bila awak lukis gambar pokok kan, gambar pulau dekat tengah laut, mesti ada pokok kelapa, betul tak? Jadi pokok kelapa ni memang dia terapung buah dia. Jadi bila buah dia jatuh dekat tepi pantai, kemudian dihanyutkan, kemudian dia akan tersadai dekat mana-mana pulau atau kat tanah mana-mana, dia akan tumbuh sebagai pokok kelapa. Jadi dia dipencarkan melalui air lah. Okey, jadi macam mana kita nak tahu bagaimana tumbuhan itu dipencarkan oleh air? Ciri-ciri dia, biji benih atau buah tu mestilah kulit yang berlilin. Selalunya dia kulit berlilin lah. Kulit berlilin tu macam mana? Maksudnya kulit dia tu macam tak boleh nak tembus air selalunya. Okey. Kemudian sabut yang berongga. Okey, sabut dia berongga maksudnya sabut dia ni dia ada ruang-ruang udara. Jadi sebab itu dia boleh terapung. Kulit berlilin tu maksudnya dia mungkin kulit dia tu tak boleh nak tembus air pun mungkin juga. Dan kalau aku rasa lilin-lilin ni dia macam lekit-lekit gitulah, dia macam ada kilat-kilat lah. Okay, biasanya sebab dia tak tembus air. Okay. Jadi dua ciri ni diperlukan untuk sesuatu biji benih atau buah itu dipencarkan melalui air. Okay. Kemudian kembung ni jumpa pula dengan satu lagi pokok. Dia kata, "Hai, siapa kamu ni?" "Saya ni biji benih rambutan. Isi saya dah dimakan oleh monyet yang kemudiannya memencarkan saya ke sini." Macam mana tu? Sebenarnya monyet, okay, mungkin dia makan buah rambutan, entah dekat mana dia makan. Seperti yang saya pernah cakap, buah rambutan ni biji dekat dalam, biji benih dekat dalam. Biasanya buah-buahan ni biji benih yang haiwan makan ni biji dekat dalam. Jadi bila dia makan, dia akan makan dengan biji-biji sekali. Tapi perut dia tak boleh nak hadam biji tu. Jadi bila dia makan rambutan, dia pun berlari jauh sana sini. Lepas tu tiba-tiba dia berhenti dekat sebelah, mungkin dekat sebelah pokok kembung ni, dia pun berak dekat situ ataupun buang air besar. Kemudian dia pun terkeluar dan dia pun biji benih tu terkeluar dan lahirlah pokok, terjatuhlah biji benih pokok rambutan itu, buah rambutan itu, dan jadilah pokok kat situ. Ataupun kadang-kadang dia tak semestinya buang air besar. Kadang-kadang dia makan buah rambutan tu, dia bawa kata-kata, kemudian dia makan, dia gigit-gigit luar dia, dan biji tu dia buang. Itu pun salah satu cara juga yang menyebabkan pokok rambutan tu boleh tumbuh. Okay. Selain pokok rambutan, macam pokok cili pun samalah. Okay. Alright. Jadi, bagaimanakah ciri-ciri buah-buahan atau biji benih yang dipencarkan melalui haiwan dan manusia? Macam mana pula kalau haiwan dan manusia ni? Yang pertama, dia mestilah isi buah yang boleh dimakan. Sebab haiwan ni dia akan makan benda yang boleh dimakan lah. Kalau benda tak boleh dimakan, macam mana dia nak pencarkan? Kan? Dia mesti nak dekat dengan benda yang boleh dimakan. Sebab haiwan ni hidup dia cari makan je. Kan? Warna buah yang menarik. Okey. Selain daripada dia boleh dimakan, warna mesti menarik. Kalau warna dia tak lawa, macam mana kita nak haiwan tu nak tertarik? Jadi kalau macam rambutan contohnya, dia warna merah. Jadi macam monyet tu nampak cantiknya, dia akan tertarik untuk ambil. Haiwan-haiwan ni dia nampak warna yang menarik, dia akan ambil. Kan? Dan bau yang harum. Bau mesti sedap lah. Kadang-kadang dia tak nampak buah tu, tapi dia bau, sedapnya buah apa ni? Contoh durian kan, bagi dia sedap. Contoh tupai bau durian sedapnya, maka dia pun jumpalah buah durian tu. Jadi bau yang sedap, warna yang menarik, dan isi buah yang boleh dimakan. Okay, ni contoh buah rambutan lah. Okay, kemudian tiba-tiba, apakah yang terlekat pada bulu badan arnab itu? Itu ialah biji benih pepulut. Biji benih pepulut dipencarkan melalui haiwan. Pepulut. Kita tengok kat sini. Okay, sebenarnya bukan saja haiwan lah, maksudnya haiwan dan manusia lah. Okay, kalau melalui haiwan tu maksudnya haiwan dan manusia. Macam rambutan tadi, manusia pun makan kan. Okay. Ni tak tiba-tiba tadi tu ciri-ciri dia berkenaan dengan haiwan dan manusia. Dia mestilah buah boleh dimakan, warna menarik, bau yang harum. Tapi yang ni pula pepulut ni, tengok. Pepulut ni warna dia pun tengok dekat arnab tu kan, tak adalah lawa mana. Lepas tu bau pun tak ada bau.
Kan lepas tu tak boleh makan pula tu. Tapi kenapa dia boleh dipencarkan oleh manusia? Kita tengok. Biji benih pepulut tu dia. Okey. Dipencarkan melalui haiwan dan manusia. Ciri-ciri dia adalah kecil, ringan dan bercangkuk. Yang penting dia bercangkuk. Maksudnya walaupun dia tu tak cantik, walaupun dia tu tak, bau dia tak sedap, tak ada bau pun, jadi haiwan pun atau manusia pun tak adalah teringin nak makan dia kan. Tapi dia ada satu ciri, iaitu bercangkuk. Jadi bila manusia lalu, contohnya macam lalang kan, kita lalu dekat rumput, nanti ada apa nama tu? Kalau ni panggil pepulut. Kalau kita pepulut kan, kalau kita panggil kalau dekat Padang tu biasanya namanya apa tu? Yang lekat-lekat kat kaki tu. Kalau kat Padang tu. Apa nama dia? Lalang punya yang tajam-tajam tu kan. Kemuncup. Kemuncup. Jadi kemuncup tu akan melekat kat kaki kita. Itulah contohnya. Jadi dia mesti kecil, ringan dan bercangkuk lah. Ya, kalau dia ada cangkuk tapi dia berat pun, dia tak boleh nak lekat kat badan kita juga kan. Jadi perasan tak kalau kita jalan dekat dekat rumput-rumput tinggi kan, dekat Padang nanti akan ada apa tadi saya cakap, ada yang melekat kat kaki tu, kemuncup. Ya Allah, saya lupa je. Kemuncup Padang. Okey, kemuncup kat Padang tu kita akan melekat kat kaki. Itu pun salah, macam samalah dengan pepulut ni jadi dia kecil, ringan dan bercangkuk. Maksudnya walaupun dia tak cantik tapi dia tetap dipencarkan oleh manusia dan haiwan kerana dia ada cangkuk lah selalunya. Okey. Ni. Lengai saya ni mengering dan merekah, dia kata. Lengai saya ni mengering dan merekah. Pum, meletup. Dia kata, wah, adik-beradik saya semakin bertambah. Tiba-tiba mak dia meletup lagi sekali. Bahagian mana entah meletup dan merekah kan. Kemudian dia meletup dan adik-adik dia kata, adik dia bertambah. Dia kata. Jadi ini pun sebenarnya salah satu cara tumbuhan atau biji benih, buah atau biji benih dipencarkan, iaitu mekanisme letupan. Tadi kita dah belajar air, kita dah belajar melalui haiwan dan manusia, kita juga dah belajar melalui angin yang buang sana tadi kan. Dan yang ini rupa-rupanya cerita tentang pokok keembung ni, dia dipencarkan melalui mekanisme letupan. Jadi macam mana kita nak tahu pokok yang dipencarkan oleh mekanisme letupan? Okey. Tu kalau awak perasan pokok getah kan, orang biasa lalu kat belakang kalau dulu orang dulu dia lalu dekat pokok getah, dia takut sebab ada bunyi krek. Pok. Tu sebenarnya adalah bunyi pokok getah tu merekah, kemudian terlepas dan dia jatuh ke lantai, ke tanah, jadi orang takut. Itu yang bunyi macam tu dululah masa saya kecil-kecil dululah. Okey. Jadi sebenarnya dia meletup juga. Sebab apa? Kulit dia merekah. Jadi ciri-ciri dipencarkan melalui mekanisme letupan. Yang pertama, ciri-ciri dia mestilah lenggai, mengering, kemudian lenggai tu merekah. Lenggai tu maksudnya dia punya bungkusan tu. Okey, bayangkan dia ada bungkusan nampak ni. Ni bungkusan ni kan, dalam dia ada macam ada lenggai, namanya lenggai tu dia merekah, dikering, merekah dan pop dan meletup lepaskan ni. Contohnya macam bendi pun sama. Dan juga pokok yang saya kata tadi lah, pokok getah lah paling senang nak tengok dia merekah dan meletup. Okey. Tapi biasanya dia punya letupan tu taklah ke mana. Okey, dekat area situ jugalah. Okey. Ni contoh ni. Biji benih pokok keembung. Alright, jadi sekarang kamu semua telah mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan dipencarkan dengan cara yang berbeza. Ada yang dipencarkan melalui angin, ada yang dipencarkan melalui air, ada yang dipencarkan melalui haiwan dan juga manusia serta mekanisme letupan. Okey. Cikgu dia kata. Okey, setelah kamu mengikuti kisah biji benih pokok keembung dan induknya, nyatakan cara tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya. Senanglah. Tadi jawapan dia ada 4 kan. Dah kat atas sudah sebut pun tadi. Caranya adalah melalui air, melalui angin, melalui haiwan dan manusia, ataupun melalui mekanisme letupan. Ada 4. Okey. Nota guru kat bawah ni. Lenggai. Tadi kita sebut pasal lenggai tadi kan. Lenggai ialah kulit biji benih yang keras yang memecah apabila matang. Okey. Kulit biji benih yang keras yang memecah apabila matang. Tu yang pop saya kata tadi tu, meletup. Tu yang boleh jadi mekanisme letupan. Okey, bukannya dia meletup macam bom tu. Kalau tak, ngerilah nak tengok kan. Okey. Jadi semua biji benih dan buah dipencarkan dengan cara yang berbeza untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya melalui angin, air, haiwan dan manusia serta mekanisme
letupan. Maksudnya ada 4 cara tumbuhan memencahkan biji benih atau buahnya. Okey, lain pokok lainlah cara. Okey. Berpandukan ciri-ciri yang telah diterangkan, ramalkan cara biji benih atau buah ini dipencarkan. Cikgu dia suruh kita teka. Okey, jom kita tengok. Dandelion. Dandelion ni kita tengok. Buah dia dekat sini, biji benih dia dekat atas ni dia ada macam, dia bunga-bunga ni kan. Dandelion dia macam rumput padang tu lah. Okay, dia punya hujung-hujung dia macam bunga-bunga ni, kalau kena tiup angin dia terbang. Jadi dandelion ni adalah melalui angin. Okay. Buah manggis. Buah manggis dah tentulah sedap dimakan, warna pun cantik, warna ungu. Jadi dia adalah melalui haiwan atau manusia. Okay. Buah getah, macam saya kata tadi, nampak tu dia ada lenggai tu. Maksudnya dia akan merekah dan meletup, maka dia adalah melalui mekanisme letupan. Dan buah nipah, dia adalah buah yang boleh terapung di atas air, maka dia adalah melalui air. Okey, simple saja, mudah. Okey. Okey, ada soalan otak kat sini ni biasanya kebat dah ni. Tumbuh-tumbuhan perlu memencarkan biji benih atau buahnya jauh daripada induk dia, kan? Apakah cara pencaraan yang dapat memencarkan biji benih atau buah paling jauh daripada pokok induk? Kenapa? Okey, ini adalah kebat. Jadi soalan dia kalau awak jawab, awak kata air, awak kena nyatakan mengapa. Kalau awak kata angin, awak kena nyatakan mengapa. Okey, kalau awak kata haiwan dan manusia, awak boleh nyatakan mengapa. Jadi ada pelbagai jawapan, yang penting awak punya jawapan tu tepat lah. Tapi biasanya kalau bagi saya, kalau mekanisme letupan, mungkin kurang kot sebab dekat sebelah je. Jadi kalau saya pendapat saya, yang paling jauh adalah mungkin air. Okey, ataupun mungkin angin lah. Okey, bagi saya air lah. Sebab air ni kadang-kadang kalau daripada satu pulau, pokok kelapa jatuhkan buah kelapa tu, dia boleh hanyut sampai ke pulau sana jauh lagi, kan? Tu jawapan saya lah. Tapi boleh juga kalau saya nak jawab haiwan atau manusia. Kita makan haiwan tu makan monyet, contohnya dia makan rambutan, lepas tu tiba-tiba dia sakit perut, tapi kita pula tangkap pula monyet tu. Kita masukkan dia, kita hantar dia ke negeri Perak, contohnya daripada Johor pergi Perak, kemudian sampai kat Perak dia berak. Pun jauh juga. Jadi jawapan boleh diterima asalkan ada logiknya. Okey, bergantung pada awak punya fakta. Jadi dia bukannya satu jawapan tepat, tapi jawapan boleh disokong dengan fakta awak lah. Jadi terpulang pada awak, boleh bincangkan di sekolah bersama guru awak. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan kemandian spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan ini. Kenapa haiwan dan tumbuhan kena menjaga kemandian spesiesnya? Ini kita akan sambung pada kelas akan datang. Okey, muka surat 109. Okey, jangan lupa untuk teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Okey, kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.